Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat semuanya. Dan ya, kes masih lagi tinggi. Saya harap awak semua jaga diri baik-baik. Okey, pada hari ini saya nak sambung. Okay, macam ada delay sikit lah suara saya. So, mungkin saya tukar background ni kot. Tak apalah. Okay. Jadi untuk hari ni kita akan sambung unit tenaga tema sains fizikal. Okay, ini hari ni last lah kita belajar tentang tenaga. And then hari Khamis nanti saya akan kita akan discuss sama-sama kerja-kerja yang dah saya bagi dalam buku ni lah, musuh digital ni. Okay, kita sambung. Okay. Hari ni kita masuk contoh perubahan tenaga. Okay, contoh perubahan tenaga yang saya nak beritahu kat sini. Okay, contoh perubahan tenaga ini ialah alat perakas elektrik televisyen. Dia tenaga elektrik dia bertukar menjadi tenaga cahaya plus tenaga bunyi. Sebab apa? Sebab TV dia akan mengeluarkan cahaya dan dia akan mengeluarkan bunyi. So sumber dia tenaga elektrik. Tak ada tenaga elektrik maka TV tak function. TV akan gelap. Contoh yang kedua, kipas meja ataupun kipas dinding ke kan. Dia daripada tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga kinetik. Apa dia tenaga kinetik ni? Tenaga kinetik ialah macam yang sebelum ni saya beritahu, tenaga yang bergerak. Jadi okey, jadi tenaga kinetik dia menggerakkan bilah kipas ni, dan juga dia mengeluarkan bunyi. Sebab bilah kipas ni bila dia bergerak laju, dia akan mengeluarkan bunyi macam bunyi humming. Yang ketiga, hair dryer. Daripada tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga haba. Untuk tenaga haba digunakan untuk mengeringkan rambut. And then tenaga bunyi. Yes, hair dryer memang bising yang amat. Memang bising amat. Macam tu kan. Tu. Sebab tu dia daripada tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga haba plus tenaga bunyi. And then contoh yang ke 1, 2, 3, 4. Contoh yang keempat, tenaga kimia. Kenapa tenaga kimia? Macam topik sebelum ni dah saya beritahu, bateri ialah tenaga kimia. Kan ada jam yang guna memang pure daripada plug? Tak ada kan. Kebanyakan jam memang guna bateri. Jam dinding kebanyakan jam dinding memang guna bateri. So daripada bateri dia bertukar menjadi tenaga elektrik. Tenaga elektrik tu digunakan untuk menggerakkan motor. Yang ini motor. And then motor dalam ni dia akan menggerakkan jarum jam. Dia akan menjadi tenaga kinetik. So tergerak-gerak lah motor jarum ni. Okay. Contoh yang seterusnya ialah iron. Yes, iron. Ataupun dah sebelum kita panggil striker. Okey, tenaga elektrik bertukar menjadi tenaga haba. Okey. Cakap pasal iron ni, saya teringat zaman saya kecil dulu, saya pernah jumpa satu iron orang zaman dulu. Yes, orang zaman dulu pun ada iron.
tapi dia tak gunakan tenaga elektrik ni. Dia gunakan apa? Ya, okey. Dia gunakan Setereka tradisional. Kenapa mulut dia, kenapa setereka ni dia macam mulut buaya? Sebab dia gunakan arang ataupun dia gunakan arang batu. Memang pure. Memang asli betul lah kan. Memang sumber yang sumber bahan bakar asli daripada arang ataupun arang batu, dia masukkan dalam ni, dia panas, so boleh setereka. Okey. Yang seterusnya, contoh perubahan tenaga, ini kalkulator. Okey, kalkulator yang ini saya tunjukkan kalkulator yang menggunakan tenaga solar. Yang ni kat sini kalau awak nampak kan, dia ada power kat sini. Maksudnya kalau kita tutup ni, saya banyak kali dah jumpa setereka. Saya banyak kali dah jumpa kalkulator yang macam ni, dan saya sangat suka tutup dia punya dia punya solar panel ni. So bila tutup, bila kita buka sikit, dia punya nyalaan LED ni tak berapa nak tegang lah. Tapi kebanyakan kalkulator yang menggunakan solar panel ni, dia sebenarnya dia dah ada bateri yang dia dah reserve dalam tu. So kalau waktu malam pun, ataupun bila tak ada cahaya matahari, atau bila kamu tutup ni, dia akan masih lagi function. Yang macam yang saya jumpa dulu-dulu tu, ialah tak berapa nak dia tak ada function yang bateri macam tu. So bila tutup je, dia akan kurang lah menyalaan dia dalam ni. Okey. So daripada tenaga suria bertukar menjadi tenaga elektrik plus tenaga cahaya. Yang ini dah bertukar menjadi tenaga elektrik. Kemudian dengan tenaga elektrik tu, dia akan menyalakan LED panel ni. Okey. Dan sumber tenaga boleh dibaharui dan juga okey, ada dua jenis lah sumber tenaga, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Maksud sumber tenaga boleh dibaharui ni ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Manakala sumber tenaga tidak boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Ini ada dua jenis lah. Itu saya akan tunjuk juga. Okey, kita pergi dahulu dekat sumber tenaga boleh dibaharui. Ada 6 sumber tenaga. Okey, pertama sekali, ini dia, matahari. Matahari yang menggunakan sumber yang menggunakan matahari ialah sumber tenaga suria ataupun solar. Dan matahari ni sentiasa ada. Tak ada matahari, macam saya cakap sebelum ni, memang manusia tak boleh nak hidup, tumbuhan tak boleh buat makanan. Maka bila tumbuhan tak boleh buat makanan, tumbuhan akan mati. Haiwan tak boleh nak makan, haiwan tak makan, tak dapat nak makan. Yalah, contoh macam lembu tak dapat makan rumput, lembu akan mati. Dan barulah manusia tak ada makanan. Maka kalau tak ada matahari, memang orang panggil extinction lah, memang pupus lah. Dan dunia akan jadi sejuk. Tu matahari sumber yang utama. Okey. Jadi ini sumber tenaga yang sentiasa ada. Okey, dan yang kedua, ini dia sumber tenaga angin. Angin
sentiasa ada. Untuk negara-negara yang macam dekat Australia, macam dekat belah-belah barat sana, memang menggunakan kincir angin. Memang sebesar-besar tidak kincir angin tu. Sebab apa? Sebab kawasan diorang angin dia kuat. Dan dengan menggunakan kincir angin ni, maka janahan elektrik dapat berterusan lah. Itu dia. Dan yang ketiga, ini yang memang negara kita guna, air. Pernah dengar hidroelektrik kan? Hidroelektrik, jana kuasa hidroelektrik. Hydro tu maksud dia air. Dan biasa macam saya cakap sebelum ni, dia akan letak dekat empangan. Generator tu dia akan letak dekat empangan. And then so bila air dia nak turun ke sungai-sungai, contoh macam dekat empangan SAJ kan, perasan tak? Macam nak masuk ke Ulu Tiram tak silap saya, daripada Cahaya Baru tu masuk ke empangan SAJ, dia tinggi kan. Tu empangan, tempat taran air. So bila air dia nak turun ke sungai, so dia akan letak satu turbine kat situ. And then daripada turbine tu, so bila air melalui turbine tu, dia akan menggerakkan motor dan seterusnya akan menjana elektrik. Okay, yang keempat, yes, this is food, makanan. Makanan ni pun salah satu sumber tenaga juga yang boleh dibaharui. Contoh kalau kita tak ada sumber ni, maka badan kita tak ada tenaga. So bila tak ada tenaga, faham lah kan? So ini ialah sumber tenaga kita juga, makanan. Yang kelima, ombak. Notification. Ombak. Jana kuasa ombak juga yang saya dah tunjukkan sebelum ni kan. So dia bergerak, so dia akan macam ni kan. So bila ombak lalu, dia akan bergerak, dia akan menggerakkan motor dekat belakang dia tu, dan dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Dan ombak sentiasa ada dekat laut, dekat pantai. Dan yang keenam, biomass, biojisim. Biojisim. Yang ni pun sentiasa ada. Saya dah tunjukkan sebelum ni kan, jana kuasa biojisim macam mana. Dia daripada buangan pokok-pokok, bahan tanaman, daripada bahan buangan sampah-sampah daripada haiwan, ataupun bahan buangan daripada industri, daripada kilang-kilang semua kan. So dia akan dikumpulkan kat situ, dia akan bakar Okey, itu ialah biojisim. Okey, jadi kita yang ke seterusnya, sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, macam saya cakap ada dua, tapi salah satu jenis dia terbagi kepada tiga. Okey, yang pertama sekali, sumber bahan api fosil. Ini dia tiga ni, sumber bahan api fosil. Yang pertama sekali, arang batu. Okey, arang batu. Okey, arang batu ni dia sumber yang sumber fosil lah. Dan arang batu ni dia bukannya macam arang kayu yang biasa kamu semua jumpa, macam tempat bakar sate apa semua kan. Arang batu ni dia batu, tapi dia boleh terbakar dan penyalaan dia tu sangat lama. Dan dia juga dia menghasilkan haba yang sangat panas, yang lagi panas daripada arang kayu. And then yang kedua, saya tunjukkan gas. Cuma yang ini gas masak kan. Sebenarnya dia gas asli. Gas asli. Gas asli ni dia dekat tempat
dalam bumi ada certain macam lubang yang mana dalam tu mengandungi gas. Gas ni dia mudah terbakar. Okey. Dan yang ini minyak petroleum. Jangan, kalau kamu tengok kan, minyak petroleum ni memang hitam kan. Yes, this is pure petroleum. Bukannya petroleum yang petrol yang kamu jumpa dekat stesen minyak tu kan, yang ada color kuning, yang ada color merah. Itu semua yang dah diproses. Kalau petroleum yang betul, this dia hitam pekat, macam minyak hitam lah. Tapi ini memang pekat betul. Ini berapa ribu kaki nak kena nak kena gali, nak kena cari, nak kena gali, and then baru boleh jumpa telaga minyak. Ini memang ini sebab tu sekarang ni yang mana tempat yang ada minyak petroleum, yang ada telaga petroleum, memang kaya negara tu kan. Salah satu dia negara Brunei. Memang kaya. Macam negara kita pun ada, tapi tak banyak. Contoh macam negeri banyak dekat negeri macam negeri Terengganu, negeri Kelantan, Sarawak, Sabah ada lah. Dan tenaga, yes, tenaga nuklear. Negara kita tak ada. Sebab tenaga nuklear ni dia satu tenaga yang sangat bahaya lah. Tapi bila dia tengok kenapa dia besar macam ni kan. Ini besar lah. Orang dia besar, orang kecil je, tapi dia punya apa panggil, dia punya tong ni besar. Sebab apa? Sebab dia satu bahan yang sangat aktif. Dan macam saya cakap, dia daripada kecil dia boleh bergerak. Umpama dia boleh berpecah daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Dia berubah cepat tau tersebab, dan dia menghasilkan tenaga haba. Sebab tu dia perlukan satu reaktor yang besar yang macam ni. Okey, satu reaktor yang besar. Dan ini lambang dia lah. Okey, lambang dia. Dan tenaga nuklear ni dia bahaya sebab kalau dia terlampau panas, dia boleh meletup tau. Macam satu peristiwa dekat Rusia, Chernobyl. Kalau boleh search lah, Chernobyl incident. Dekat satu daerah tak silap saya, meletup reaktor ni. Even sampai sekarang pun dia punya radioaktif tu, kesan radioaktif tu masih ada lagi. Tak ada orang nak berani nak tinggal kat situ. Bila masuk dalam kawasan tu pun kena pakai satu suit radioaktif lah. Memang sebab apa? Sebab kalau terkena radioaktif ni, benda pertama sekali dia akan mengubah sistem genetik. Sebab tu kalau awak tengok Chernobyl incident, ada yang budak memang kadang-kadang muka sengit, sebab kesan daripada radioaktif ni lah. Sebab tu bahaya. Daripada guna nuklear ni kan, saya lebih rela guna yang macam yang sebelum ni, kita ni yang memang kita ada guna kan, memang kita ada ni air. Negara kita pun kaya dengan air kan, banyak sungai kan. Okey, jadi okey, itu saja untuk hari ni. Dan kerja rumah kerja rumah untuk hari ni. Okey, buat muka surat. Okey, buku ni Mesra Digital. Sekejap, saya besarkan dulu saya punya skrin. Okey, buku Mesra Digital. Muka surat 68, 69 dengan 70.
ya, 68, 69 dengan 70. Okey. Jadi itu saja daripada saya pada hari ini. Kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti, insya-Allah. Okay, jadi terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.